Okey, dengar sini cara dia. Masa saya introduce kita punya speaker nanti, bila saya sebut je pencapaian speaker ni di Prudential, semua orang tepuk tangan. Boleh tak? Setiap kali saya sebut pencapaian dia, tepuk tangan tanpa lagi. Tapi saya nak minta kerjasama kawan-kawan semua untuk naikkan energi sikit, boleh tak? Boleh. Cara dia, okey, dengar sini cara dia. Masa saya introduce kita punya speaker nanti, bila saya sebut je pencapaian speaker ni di Prudential, semua orang tepuk tangan. Boleh tak? Setiap kali saya sebut pencapaian dia, tepuk tangan tanpa henti sampai dia naik ke atas pentas. Boleh tak boleh? Alright. Kena bangun nak. Sedikit pengenalan ya, berkenaan dengan speaker kita pada hari ini. Okey, beliau berasal daripada Kelantan. Belum. Speaker kita pada hari ini berasal daripada Kelantan. Okey, dah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Dan sekarang ni berumur 30 tahun. Join Prudential pada tahun 2019. Cekpui. Okay, pencapaian beliau sepanjang jadi ejen. Pada tahun 2019, production beliau sebanyak 95,000 TVC sebagai partner. Dan pada tahun 2020, beliau mencapai startup dan senior web planner sebagai partner. Dengan production sekitar 378,500 TVC. Pada tahun 2021, beliau mencapai startup summit dan senior web planner. MDRT masih sebagai kapten. Dan beliau berlaku sebagai champion terkabul di East Coast Region. Pada tahun 2022, beliau mencapai startup executive web planner dan ke MDRT. Sebanyak 364,000 TVC dengan 169 cases. Dan pada tahun 2023, beliau mencapai startup summit dan MDRT serta champion terkabul di East Coast Region dan ke top 4 national quality agent. Dan beliau juga merupakan champion quality agent di Moving Group Nationwide. Dan pencapaian tertinggi pada tahun 2024 setakat 15 September, beliau dapat mencapai production sebanyak 385,000 TVC. Beliau mencapai senior web planner dan juga MDRT. Give a big round of applause kepada Amin Jahari. Padah lingau. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Dengan cara dia menaikkan semangat tu, saya yang rasa nervous pun dah okey lah, tune down sikit lah. Cara dia punya naikkan crowd tadi Right. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Khalifah tu? Baik, sangat baik, amat baik, oh yes. Energy level dia memang hebat Haji Bain walaupun hujung-hujung Okey, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Khalifah tu kerana menjemput saya sebagai speaker pada hari ini. Ejen biasa-biasa je datang ke sebuah agensi yang luar biasa. Okay, so dengan penuh rendah diri saya ucapkan terima kasih kepada barisan leaders, para MDRT, staff lovers, web planner dan semualah, rakan seperjuangan sekalian. So hari ini saya sebenarnya kalau ikutkan sudah banyak menolak jemputan untuk final sprint.
So yang baru-baru ni pun ada jemputan saya dengan Abang Wan pun dapat jemputan yang sama lah daripada Prudential untuk bagi stock dekat leader booster yang dekat Lumut tu. So saya bagi tahu dekat Cik Azrul, saya tolak, saya terima tawaran daripada Khalifah Group. So tak kenal maka tak tahu, bukan nak cerita Okay. So nama dibeli, So hari ni saya akan share, berkongsi sedikit apa saya punya strategi lah macam mana nak hit 40% of your target in the last 80 days in 2024. Okay. So sedikit latar belakang saya mendapatkan nama diberi saya tak ada slide tu nama diberi Muhammad Amin bin Jahli, berumur 30 tahun, sudah berkahwin, memiliki 3 orang cahaya mata, berasal dari Kelantan. Ada orang Kelantan ke sini? Cik Puy orang Kelantan. Saya minta jangan pecah tu. So saya mendapatkan pendidikan awal di sekolah Kebangsaan Cenula di Kuala Krai. Kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Sains Muhammad Faris Petra. Dan terus sambung degree ke Universiti Putra Malaysia dalam bidang biokimia. Saya graduate daripada UPM pada umur 21 tahun dan saya sambung belajar buat masters dekat UPM. Dan pada masa yang sama waktu itu saya punya research dulu on halal product development. Mungkin setengah daripada sini fikir macam mana daripada background langsung tak related kepada takaful boleh join buat insurance takaful kan. Dan saya percaya kat sini ramai background macam-macam. So apa moral story sini sebenarnya, tak kisah apa background kita pun, kalau kita rajin dan kita nak buat, kita boleh buat. Betul. Betul ke betul? So ketika saya buat masters tu, saya ada buat satu startup company, nama Always yang Berhad, yang mana saya punya company tu hasilkan produk ternakan ayam. Saya buat feed. Kemudian pada 2018 time tu ketika still lagi buat master, saya bekerja lah dekat UPM sebagai research officer. Sebelum jumpa bisnes takaful pada tahun 2019. Dan 2019-2021 tu sebagai part time, sebelum join sebagai full time 2022 lah. Dan ada reason kenapa saya nak decide terus full time, sebabkan waktu itu saya tengah dapat grant daripada UPM untuk research untuk PhD lah. So saya kena settlekan dulu yang tu, barulah kita tak perlu bayar balik kepada UPM. Ini antara kita kata working experience lah. Working experience dekat UPM. Saya punya institut dekat berhadapan dengan IOI Putrajaya. Ada perasan tak satu bangunan tu yang duduk atas bukit tu? Tu nampak bukan rumah hantu tau, itu ada tempat ada orang duduk situ tu. Saya punya office kat situ lah, Institut Pendidikan Produk Halal. Waktu tu pernah lah masuk dalam suatu khabar sekali, tulis pasal halalan Thayyibat. Next. So macam mana saya boleh join bisnes takaful? Sebenarnya pada tahun 2019, pada bulan Mac, anak sulung saya Atia Hania, dia time tu saya government officer, wife pun government officer. So kita time tu macam tahulah pentingnya insurance tu saya dah buat. Tapi kita fikir waktu tu saya ada government punya facility dekat UPM, hospital UPM. So mungkin terlambat sedikit lah ambil untuk medical card untuk dia. Tapi nak dijadikan cerita,
anak saya dah didiagnose dengan satu RSV lah, RSV. Kemudian terpaksa pulang alik ke hospital dan bil yang di cover potential time tu dekat 17,000 dalam masa 2 bulan. Waktu tu saya start, saya ni manager ni lah, ini saya punya introducer lah, Khairul Ilham Shah ni. Time tu saya tak pernah pun terfikir untuk buat insurans. Just kita share benefit kepada kawan-kawan. Dan saya bagi referral ni kepada KO, dalam KO yang per KO. So setiap kali saya bagi orang referral kepada dia, dia akan bagi duit RM50, token of appreciation lah. Okay. Dan pada satu masa tu saya tanya dia, yo, kamu bagi mana? Dia demo ni, tak boleh up sikit ke? Referral fee tu tak boleh up sikit ke? Minta lebih sikit. Dia pun kata, ni kalau demo dah lebih nak jadi agent ni. Itu step first, macam mana kena BOP lah BOP dekat April 2019. Okay. Dan dia BOP saya tu nampak tu, atas tisu je dia BOP saya tu. Dia BOP saya ada tisu pun, dia pun tak ada sediakan apa-apa pun. Dia cerita ada tisu macam tu je. Okay. So bila saya kontrak pada Jun, time sebulan saya tak buat apa-apa, tak submit case, tak buat apa pun. Dia sebab time tu masih lagi dalam bulu lah, dalam bulu tak buat ketak. Tapi ujung bulan Jun, time tu ada kontes Krabi, seingat saya lah. Kontes Krabi tu ada kira lah call saya bagi tahu yang untuk kejar kontes Krabi. Dan dalam masa 2 hari alhamdulillah ada sampai hari ini first case klien saya yang saya close, dia staff dekat UPM. Dan alhamdulillah masih lagi membayar sampai sekarang saya punya first client ni. Okay. So ini first recognition lah bulan Julai yang saya dapat. Biasa dia berapa tu bisi tu 18,000 dalam sebulan. Bulan pertama lah, bulan kedua lah. Bulan pertama saya ada berapa case dia, bulan kedua tu saya dapat pada Julai 18. So bila mana saya dah play next. Okay, so bila dah merasa dari segi kenaikan, nanti saya tunjuk share first income saya, first commission saya, walaupun tak banyak, tapi kita ada rasa perasaan yang bisnes ni very lucrative punya bisnes. So itu yang drive untuk saya bekerja lebih kuat. Sebab tadi tu saya ada kira lah dari segi commission sebagai agent dan gaji saya kalau saya stay dekat UPM. So sini sedikit saja pencapaian. Okay. 2019 Jun 95,000 TPC sebagai part time. 2020 still lagi sebagai part time 378. 2021 masih lagi part time. Okay, dan waktu ni lah saya decide untuk resign dan balik ke Kelantan. Sebelum ni saya buat dekat area Putrajaya. Okay, rumah saya dekat Persing 18. So 2021 bila full time barulah balik ke Kota Baru lah. Dengan time tu klien saya dekat Kota Baru hanyalah 30 orang sahaja. So agak struggle time tu kita nak bina base dekat sana. 2000, tapi still alhamdulillah maintain lagi Star Club dan MDRT. 2023 berbekalkan klien 2022 tu kita just buat networking sahaja. So alhamdulillah repeat Star Club kali keempat dan juga pre-level. Okay, dan 2024 setakat hari ni lah, hari ni 422,000 lah dan MDRT dan Star Club. Right. Bukan itu yang saya nak tunjuk saya nak tunjuk apa yang saya buat. Okay, so next. Ini sedikit lah, sorry. Ini travel dekat Prudential. So saya awal-awal masuk baby PKP jadi langsung tak travel. First trip saya dengan Prudential 2023. 2020 saya tak pergi, 2021 tak pergi, 2022 tak pergi, semua ambil duit. Sebab saya tu PKP kan. So first trip yang Krabi 2023 baru saya start travel dengan Prudential lah. Alright. Okay. Ini kalau tengok adalah saya punya chart pencapaian setiap daripada tahun ini, tahun 2020, 21, 2022, 2023.
dan saya asingkan mengikut kuarter lah. Kalau perasan, kecuali 2022 lah kalau perasan kuarter 4 yang warna merah tu, dia punya graf dia lebih tinggi ke lebih rendah daripada kuarter lain? Okay, so hari ni kita dah masuk ke kuarter 4 sedar tak sedar, hari ni berapa bulan dah? Ada berapa hari lagi nak ending tahun ni? Tadi ada soalan, ada jawapan bocor 80 depan. So ada 80 hari lagi. Kalau perasan memang kuarter 4 ni sebenarnya adalah satu kuarter yang orang kata orang masak hantu. Orang Kelantan sebut kan orang masak hantu pula. Yang kira tak khabar. Siapa Kelantan tadi? Nanti hari ni yang maksud dia kan hanya abang pun nanti tahu dia kan Kelantan kau dia jangan kira nama okay. So kalau masa memang kuarter 4 ni adalah kuarter yang sebelum ni orang tak pernah buat, tiba-tiba dia boleh pergi lebih jauh di kuarter 4 sahaja. Okay, jadi macam mana, apa strategi yang kita boleh guna untuk kuarter 4? Okay, so alright, sebelum masuk kepada cara nak buat, saya punya orang kata untuk berjaya dalam hidup ni dia perlukan dua benda sahaja. Satu adalah vision, satu adalah action. Yang kedua adalah action. Orang kata vision without action is daydreaming, dan action without vision is passing time. Okay, vision dalam kita punya business adalah kita punya kita punya goals. Okay, kita punya goals apa yang kita nak capai. Contoh, saya punya vision bila saya masuk dalam business ni, saya ada 3 je vision saya. Satu, setiap tahun minimum benchmark must be MDRT. Kedua, saya punya vision adalah untuk jadi lifetime MDRT. Doakan insyaAllah. Okay, so yang kali yang keempat, dan yang ketiga saya nak jadi MDRT builder dalam agensi. Okay, vision ni something yang kita bukan dalam satu agensi monthly gathering. Contoh tiba-tiba kita punya bos tanya kita apa yang punya target, you punya vision. Dia dapat, bulan ni saya nak buat 30,000 TPC bos. Sebab apa? Sebab dia tak nak bos fokus kat dia lama, so diganggu orang lain pula. Jadi vision bukan benda tu. Vision adalah benda yang kita sendiri yang tetapkan, yang mana bila kita dah keluar daripada bisnes ni, kita akan rasa bangga dengan pencapaian yang kita dapat. Itu adalah vision. Dan action adalah activity. Okay, so apa maksud dia kalau let's say kita kata vision, action without vision is passing time. Saya beri contoh yang sangat-sangat mudah lah. Kalau kita masuk dalam satu kereta, kita contoh saya daripada Kota Baru nak datang ke Whale Hotel, saya pun tak tahu jalan ke sini. First kali saya buka Waze. Apa Waze akan tanya kita first kali? Destination. Dengan ada destination, baru kita akan boleh plan jalan mana kita nak capai sampai ke sini. Betul? Kalau kita masuk ke dalam kereta, kita pun tak tahu nak sampai, nak pergi mana. Kita akan end up mungkin sampai tempat yang kita tak suka untuk sampai. Betul ke betul? Betul. Sebab tu perlu ada vision dulu, yang clear vision. Dan action pula adalah activity. Okeylah, kalau saya tanya kat sini tolong jujur kalau saya tanya minta tolong angkat tangan. Okay, saya tanya siapa dekat sini bulan lepas dia buat call ataupun dia set appointment kurang daripada sepatutnya yang dia buat? Tolong jujur sikit, saya nak tengok siapa kat sini bulan lepas dia buat call ataupun set appointment kurang daripada apa yang dia patut buat. Okay, baik, terima kasih sebab jujur. Bos tak tengok bos tengok depan je. So, soalan yang kedua, siapa dekat sini komisen dia bulan lepas kurang daripada apa yang dia nak? Siapa kat sini? Ini macam tangan yang sama. Adakah ini satu kebetulan? Tidak. Okay, ini bukan kebetulan. So sebenarnya kat sini adalah kita yang kurang buat aktiviti menyebabkan komisen dan TPC kita pun kurang.
Betul ke betul? Okay. So, macam mana vision ataupun aktiviti untuk capai next? Okay. Macam mana untuk kita capai dalam masa 80 hari? Ini yang saya punya calculation. Case study ni adalah saya punya calculation. Saya sendiri yang kira untuk saya punya case. So untuk sahabat-sahabat yang lain, dia boleh kira sendiri sebenarnya berapa banyak appointment yang dia boleh set sehari untuk dia capai target yang dia nak capai dalam Q4. Okay. So simple formula. Okay, saya dulu adalah researcher. Researcher biasanya kita main dengan data. Data. Jadi kalau let's say saya nak buat research, kita akan perlukan data lah untuk prove hypothesis is accepted ataupun hypothesis is rejected. So data simple formula, target berapa yang kita nak capai 80 hari ini, number of appointment darab average case size darab dengan closing ratio. Saya tanya kat sini, yang mana antara 3 variable yang boleh ubah ni yang kita yang mana antara 3 variable tadi yang kita boleh control? Antara number of appointment, average case size dengan closing ratio, yang mana yang kita boleh control? Number of appointment sahaja yang kita boleh control. Yang lain semua ini kita tak boleh control. Okay? Jadi untuk tahu, macam contoh saya punya case tadi, saya target untuk ending sekurang-kurangnya 600,000 bulan ni, tahun ni. Jadi saya punya TPC pada bulan September 30 itu 407,000. Jadi target saya balance adalah 193,000. Jadi daripada tu maksudnya kalau saya masukkan dalam formula ni, untuk capai target sebanyak 193,000 dan average case size saya dalam 1,800. Saya tak ada big cases Saya punya average case size lebih kurang dalam 1,800 sahaja. So dan closing ratio saya ambil lah 1 daripada 3 orang kita jumpa, kita akan close seorang je, kita akan close. Jadi kalau masukkan ni saya akan perlukan dalam masa 3 bulan ni 358 appointment lagi saya perlukan. Dan saya bahagikan dengan hari, maksudnya saya perlukan 4 appointment sehari. Untuk dapatkan 4 appointment sehari, berapa phone call yang saya kena buat? Itu bergantung kepada kita punya aktiviti kita. Mungkin saya perlukan 10 phone call untuk dapatkan 4 appointment. Okay? So ini masing-masing boleh try buat untuk kita punya target masing-masing. Right? Okay. Ini salah seorang yang kita kata sekejap. Okay. Apa yang akan mungkin membezakan antara kita dengan orang lain? Contoh setengah ejen dia boleh buat sampai premier work planner, setengah ejen mungkin boleh buat sampai senior work planner ataupun executive. So sebenarnya yang membezakan antara setiap satu ni bukanlah dari segi kebolehan luar biasa dia, tapi disiplin dia yang luar biasa dan dia sentiasa fight for one more appointment. Okay, saya ada satu siapa kenal ni? Siapa ni? Ada orang kenal tak? Dia daripada negara mana? Siapa tahu dia daripada negara mana? Britain. So dia merupakan one of the greatest Olympic. Kenapa dia one of the greatest? Sebab apa? Sebab dia menang 5 kali berturut-turut gold medal dalam Olympics. Maksudnya apa? Maksudnya ramai atlet yang boleh menang dari segi pinggan, tapi untuk menang 5 gold medal selama 20 tahun bukan sesuatu yang mudah. Betul? So ada orang kata satu interview daripada British media yang tanya dia, apa secret di sebalik itu? Jawapan dia simple. I think because I train on the Christmas day and the other athletes don't. Dia tak kata yang dia train sehari 2 kali lebih hebat daripada orang lain. Dia tak cakap. Dia cakap orang lain training 364 hari dan dia train pada hari yang ke-365. Cukup untuk bagi ages kepada dia, little ages untuk dia menang gold 5 kali berturut-turut Olimpik. Jadi kalau kita apply dalam bisnes kita let's say dalam seminggu kita fight for one more appointment every week. Okay? Saya kira mudah lah. Dalam setahun ada dalam
50 minggu. Okay, 50 minggu maknanya kita akan ada extra 50 appointment dalam masa setahun. Kita ambil average lah, 50 orang kita mungkin akan boleh set appointment dalam 40 orang. Dalam 40 orang kita mungkin close 10 orang sahaja. Okay, let's say lah kita close seorang ni RM100 sahaja. Average commission dalam 25% RM50 per seorang. Darab dengan 10 kita akan ada RM500 extra commission. Betul? Okay, disebabkan apa? Sebabkan kita buat one more appointment seminggu, kita akan ada extra RM500 sebulan. Dalam dengan setahun kita akan ada RM6,000 extra untuk tahun tu. Betul ke betul? Jadi, okay, kalaulah masing-masing balik nanti cakap dekat isteri masing-masing, dekat suami, yang kalau abang setiap minggu lebihkan satu appointment je seminggu, saya akan dapat extra belanja tahun ni RM6,000. Agak-agak apa isteri kita akan kata? Saya tahu isteri saya akan kata apa. Buat dua bang. Extra lagi dua, bukan extra satu, dia suruh lagi kita buat. Sebab dia akan lebih extra dia punya commission, duit belanja. Okay? Itu sebenarnya walaupun kita tak rasa benda ni macam satu pointer dia lebih, tapi kesan dia sebenarnya memang akan macam Steve Regram. Okay? Just because I train on the Christmas day. Okay? And then okay, so bila kita dah set, dah tahu target kita, dah tahu apa yang kita nak kena capai, kat mana kita nak cari prospek. Okay, so antara yang saya selalu buat dan setakat ni saya still lagi, memang ni je saya punya source of prospect. Setakat ni saya tak ada lagi yang buat DA, FBX saya tak ada buat. Okay, satu adalah nature market sendiri. Nature market ni pertama saya kategorikan untuk existing client. So existing client ni adalah klien yang first untuk good client master, klien yang nak bayar 2 tahun dan ke atas. Memang saya akan tengok balik dan saya akan minta untuk pergi review the policy. Okay, dan of course birthday memang satu benda yang sangat-sangat penting. Betul tak Mawan? Birthday ni akan kita boleh create urgency dengan klien kita sebenarnya based off birthday dia. Dan benda ni memang saya buat daripada dulu dan saya percaya abang-abang aku selalu buat juga. Okay, yang mana wish birthday setiap hari, dan juga dari segi macam mana kita nak create urgency kepada prospek kita untuk sign up adalah birthday. So dalam masa 80 hari ni kita boleh find out balik klien yang birthday dia mungkin daripada bulan Oktober sehinggalah bulan Januari. Okay, dan biasalah family, friends. Okay, yang kedua source of saya selalu buat adalah dari segi referral, dan saya sengaja letak referral not equal to recommendations. Okay, bagi saya referral ni satu benda yang kita kata dia tak boleh bawa saya untuk closing lah. Saya prefer more kepada recommendation. Contoh saya dapatkan satu nombor nombor Abang Wan saya dapat daripada Aizan, Fiz Faizal kan, contoh kan. So apa yang saya buat, okay, saya akan contact kepada Abang Wan. Okay, kalau let's say Abang just Aizan bagi nombor kepada saya tanpa recommend saya kepada Abang Wan, saya akan call dia. Perkara pertama yang dia akan tanya saya adalah, siapa ni Hafiz Aizan yang mana satu ni? Kan? Saya akan ambil masa nak explain pula. Kemudian dia tanya, kenapa dia bagi nombor saya? Ambil masa pula nak explain. Yang ketiga dia kata, sorry lah saya tak ada masa, saya busy. So habis. So instead of kita buat benda ni, saya punya cara saya selalu, macam saya ada close dalam 2-3 hari lepas, saya minta klien saya ni untuk recommend, dan saya akan pertama saya akan tanya soalan yang spesifik kepada klien. Contoh klien ni kadang-kadang dia ada ramai kawan, tapi bila kita tanya kawan, kalau ada member-member yang nak ambil medical dekat Manhibah, kontaklah saya. Agak-agak ada terlintas tak dari recommend siapa kepada saya? Betul. Tapi kalau saya tanya soalan yang spesifik, contohlah saya ada close satu kes, hari tu kes pre-birth. Saya banyak juga kes yang pre-birth lah. So saya akan tanya kat dia, Kak,
ada tak kawan-kawan akak yang tengah mengandung sekarang? Dia pun terus cerita, oh ada seorang lagi tengah mengandung. On the spot dia boleh bagi nama tu pada saya. Instead of saya just bagi general punya ayat, saya akan tanya spesifik. Saya akan tanya, ada tak kawan akak yang tengah mengandung? So on the spot dia akan boleh tahu terlintas apa yang dia nak recommend. Itu yang cara yang saya buat. Dan ideal prospect profile for recommendation, salah satu bisnes yang saya suka, bisnes ni kita boleh pilih siapa yang kita nak bekerja lah. So kalau kita kerja makan gaji, mungkin kita terpaksa follow je apa yang ada, yang kita bekerja dengan siapa. Tapi dalam bisnes ni kita boleh pilih klien yang mana yang kita decide jadi klien kita. Sebab kena ingat klien ni dia akan kita kena serve selama-lamanya selagi dia membayar So kalau let's say kita pun tak suka pada klien, so mungkin benda ni pun akan kita tak suka untuk bekerja lah. So apa yang saya buat, saya akan beritahu dekat prospek, dekat klien saya ni jenis suka bekerja dengan business owner yang umur sekian, yang ada bisnes sekian. Ada tak member yang ada background macam ni? So dia akan fikir, oh ada. Kalau tak ada, saya akan bagi tahu second profile pula. Kalau tak ada lagi, siapa kawan yang kau kahwin, yang berkawan ni? Saya akan tanya balik. So saya biasa bagi spesifik profile mana yang klien saya nak bekerja. Contohnya saya business owner, dan kedua adalah government server lah, government officer. So government officer macam contoh cikgu, lecturer, itu ramai yang klien saya yang saya selalu close. Saya punya base background klien. Yang ketiga, saya bagi skrip kepada saya punya klien untuk introduce. Kadang-kadang saya kena ingat dia, mesti kau bukan tak ada member kan, tapi kau tak tahu macam mana nak cerita dekat kawan untuk kenalkan aku kepada dia, betul kan? Betul lah ni. So saya akan bagi skrip kepada klien untuk dia introducekan saya tu dekat dia punya kawan dia tadi. Contoh, let's say saya macam hari ni saya ada close satu owner business farmasi. Saya ada buat satu owner business farmasi dekat Kelantan. So bila saya close dia, saya buat satu proposal untuk Keyman punya ni. So bila saya buat gini-gini, lepas habis saya deliver polisi, saya akan tanya dia, kau rasa benda yang aku buat untuk kau ni boleh bagi manfaat tak? Dia kata, ya, betul ni. Sebenarnya aku tak tahu benda ni. Ada tak? Terus saya kata, ada tak kawan-kawan yang sama juga, yang bisnes macam ni, yang kau rasa perlukan protection yang sama? Dia kata, oh ada. Aku ramai kawan-kawan yang bisnes ni. Dia orang biasanya yang bisnes dia ada circle dia juga. Dia selalu pergi kopi-kopi apa semua kan, dia ada circle dia. So bila dia cakap macam tu, saya kata, okey, boleh tak aku nak minta kau tolong set untuk aku jumpa dengan dia sekali yang kau ada sekali, untuk jumpa sekali dengan dia, dan kau bagi tahu macam mana aku boleh tolong bisnes kau. So dia terus cerita, okey, bisnes dia faham coverage pasal Keyman tu. Jadi bila mana dia dah faham dan dia cerita dekat member dia tadi, so chances untuk kalau let's say saya pergi jumpa berbanding saya directly contact dengan kawan dia, yang mana lebih senang nak jumpa? Kawan dia yang recommend. Dan biasanya kalau yang kes macam ni, saya minta kawan dia join sekali dengan saya untuk sembang sekali dengan dia. So sebab satu kata-kata daripada kawan bersama dengan 10 kata-kata daripada kita lah, lebih kurang kan, dia lebih percaya kat member dia daripada percaya kat orang yang dia tak kenal. So itu yang cara saya selalu buat untuk recommendations. Yang ketiga, yang ni saya percaya dekat Khalifah Group pun ada ramai yang buat. Dari segi witness, ini contoh yang dekat Moving Group lah. Ini dekat Moving Group, yang orang saksi ni saya ada dua. Satu yang dia isi, yang kedua yang ni yang klien yang dia recommend tu isi, prospek. Contoh saya minta dia isikan benda ni, kemudian saya bagi tahu dekat dia punya referral dia tu untuk nak jumpa, sebab dia ada satu orang lagi yang dia kena isi. Selalu saya cakap macam tu untuk point kita jumpa dia sebenarnya. So bila jumpa dia akan tanya, aku ambil insurans, aku tak pernah isi benda ni. Dia selalu akan tanya benda ni. Saya kata, okey, ini sebenarnya bukan daripada Prudential, ini inisiatif saya sendiri.
Sebab pernah berlaku yang klien dia ada ambil tak cover dengan saya, tapi tak ada orang dia tahu dia ambil. End up apa yang berlaku? Bila berlaku sesuatu, kita tak dapat membantu dia. So bila kita cerita macam tu, klien ni pun, prospek ni pun akan rasa kita sebagai agent yang sangat-sangat bertanggungjawab. Kita bagi good impression kepada prospek tu. Dan kebanyakannya dia biasanya bila dia dengar apa yang kita cerita, dia akan tanya pasal coverage yang dia ada lah. Okay, so ini yang saya buat untuk review polisi. Biasanya saya akan summarizekan analisa kewangan. Okay, ini financial health check lah sebenarnya. Saya akan, kalau let's say klien ni adalah existing, memang saya akan terus isi siap-siap. Okay, dari segi financial cap dia ada berapa, financial apa, protection cap dia apa semua, saya akan isikan terus siap-siap. Ni apa? Dah siap dah. Okay. Ni dia tak tahu je. Alright, so sales approach. Kita tata dulu. Dia punya slides silau ada sebab dekat sini ramai background daripada Jepun, Haji Bayi Jepun, bawah Jepun, so kita guna yang macam kan rasa pandai ke timur sedikit slide. So antara sales approach yang saya akan guna pakai, satunya adalah saya punya strength setakat ni, saya cari conversation saya dalam WhatsApp sebenarnya. Saya tadi nak screenshot contoh ayat yang saya close klien dan semua kan. Bila saya cari scroll balik, tak ada pun. Saya tak pernah kena melalui WhatsApp sebenarnya. So saya punya strength dekat phone call. So saya pasal betul lah, memang ada. Macam contoh kan, kita biasa tengok abang share dekat movie group hari tu, ada conversation. So saya cari buka ayat saya, apa yang guna tapi saya tak jumpa, memang tak ada. Saya jarang close dekat WhatsApp. Saya prefer more pada phone call. Okay, phone call. Okay, dan policy review untuk existing client before ni. Okay, untuk agent yang lama dia ada kelebihan MTC GIO. Okay, kena ingat MTC dah tak keluar dah. Last submission pada 14 November. Okay, bagi yang keluar pada 30 Ogos, last submission adalah pada 14 November. Saya lupa tadi, sini ramai agent baru ke agent lama? Campur okay. So kalau agent yang lama ni memang MTC satu kelebihan lah, sebab dia dikira untuk long test dan dikira untuk jelas short contest ke, untuk long contest pun dikira. So endorsement pun kalau let's say klien yang mungkin short term payment, klien orang yang main big case tu, dia boleh buat endorsement, dia akan dapat juga EPC. Cross selling maksudnya dari segi klien existing juga, dan open quotation. Yang ni idea ni, open quotation ni saya pun dapat daripada abang punya share bila saya tak ingat. Dia pernah share yang kalau let's say kita dah ada profile ke apa semua, just buatkan quotation dan hantar je kepada prospek. Kadang-kadang kita nak cari masa untuk kita appointment susah. So why not kita try buat quotation 2-3 choice, kita send dia kepada dia. So send kepada dia, so just kita akan boleh tunggu untuk kita follow up balik lah. Kalau tak ada apa-apa activity, boleh buat benda yang sama lah. Itu yang satu idea yang sangat bagus. Kemudian okay, so bila dah tahu dari segi kita punya approach, macam mana dari segi presentation ini cara yang saya buat, how to sell insurance to almost anyone. So setakat yang saya tengok, closing ratio saya alhamdulillah setakat ni dalam, kalau 10 saya jumpa, dalam 9 lah saya boleh close. Kadang-kadang close semua juga kadang-kadang So macam mana, apa cara yang saya selalu guna, sebab saya punya apa ni, of course dari segi aktiviti tadi kena sentiasa buat, tapi macam mana kita nak increase kita punya closing ratio ni penting juga, sebab kita pun kalau boleh nak ada closing ratio yang tinggi. Betul ke? Ke ada orang yang suka kena reject? Saya rasa semua orang tak suka kena reject. Jadi macam mana kita nak pastikan kita kurang di reject? Okay, so first, kalau saya jumpa dengan seorang klien ataupun prospek,
Perkara pertama yang saya akan buat adalah, ini scientific research yang dibuat sebab kita background daripada researcher manusia ni dia akan buat keputusan dalam masa 7 saat yang pertama sama ada dia nak ambil dengan kita atau tidak. Contoh kalau tak percaya contoh saya bagi analogi yang simple kita pergi satu tempat yang kita tak familiar. Let's say saya datang ke Ipoh, saya tak pernah bermalam dekat Ipoh, ni first time saya datang ke sini untuk bermalam. Contoh, saya pergi satu kedai nak makan satu tempat nak makan, saya tengok kedai sebelah kiri, kedai sebelah kanan. Kedai yang sebelah kiri saya nampak ramai orang kat situ dan semua tengah makan yang happy. Kedai sebelah kanan tak ada orang kat situ. Saya tengok je dan saya akan pergi sebagai orang yang rasional. Saya akan pergi kedai mana? Kiri ke kanan? Kiri yang ramai, kedai yang ramai orang ke kedai yang tak ada orang? Saya akan pergi. Saya akan buat decision on the spot tanpa saya tahu pun kedai ni sedap ke tak sedap, makanan harga berapa, chef dia macam mana. Betul? Saya akan buat on the spot decision based on first observation tadi. So sama juga dengan dalam bisnes kita. Bila dia jumpa, kalau dah let's say kita tak dapatkan initial yes daripada prospek, datanglah facts macam mana pun, datanglah check macam mana pun, figure macam mana pun, kalau dia dah tutup dari tak kami yang kita takkan close dia. So cara macam mana kita nak close atau nak create first good impression, ini scientific punya inilah cara lah, tapi dari segi macam mana nak apply itu masing-masing lah itu kita boleh nak ambil ajar lah, itu kita akan by practice. First kali bila kita jumpa dengan prospek, of course kita kena build rapport. Build rapport ni cakap benda yang simple-simple je. Contoh, mari datang ke sini cuaca panas. Panas cuaca hari ni kan. Kita cakap benda yang simple-simple dan fakta yang memang dia akan agree. Takkanlah waktu panas tiba-tiba tak panas hari ni, sejuk hari ni. Kita akan jawab macam tu. Dia kata betul lah panas. Kan? So cakap benda yang boleh dia selesa, kita selesa. Kemudian be interested. Be interested berkenaan dengan kita punya prospek. Maksudnya kita nak tahu, nak bantu dia. Kita datang sebagai kawan, nak bantu dia. Contoh yang saya sebelum masuk pada gift option, saya percaya setiap daripada kita nak ada peace of mind. Setiap daripada kita nak pencet duit yang banyak. Betul ke bang? Agak-agak orang akan jawab, tak nak saya peace of mind. Tak nak saya duit banyak. Dia akan jawab macam tu lah. Tak, dia akan agree dengan fakta kita. Betul tak? Saya tak sure abang aware kan tak? Kita kadang-kadang setengah daripada kita ni dia bayar banyak cukai daripada kerjaan. Betul tak? Dia akan jawab ya ke tidak? Ya. Contoh saya kata, okey, saya tak perasan kadang-kadang bang, kita setengah daripada kita ni bayar banyak cukai daripada kerjaan. So saya kata give option. Bang, apa kata kalau hari ni saya boleh bantu abang untuk kurangkan bayar cukai daripada kerjaan? Abang nak tak? Agak-agak dia jawab ya ke tidak? Ya. So kita dah be on the same side with client. Kita dah jadi kawan dia dah. Kita dah, dia nampak, oh dia ni datang untuk bantu aku. Bukan kadang-kadang ni, dia datang ni kita nampak dia sebagai salesman tau. Oh dia je sudah datang duit aku lah tu. Dia terus akan ada blocking tau depan. So cara kita, instead of kita asyik lawan dengan dia, kita kena duduk same side dengan dia. Itu cara dia. Itu saya buat lah. So, bila kita dah dapat initial yes, presentation kita biasanya akan, of course lah kadang-kadang ada yang mungkin tak berapa okey apa semua, tapi insyaAllah bila dia dah selesa dengan kita, dia okey. Tak ada masalah sebab dia kata dia ni datang bukan untuk menjual. Dia datang ni sebagai nak bagi nasihat, nak bantu aku. Dia dah ada mindset macam tu. Okay, ini benda yang kalau banyak-banyak share, contoh lah let's say lah banyak-banyak benda yang hari ni mungkin saya berkongsi. Satu benda yang anda semua, sahabat semua boleh balik dan apply. Bagi saya yang ini lah sebab yang ini setakat ni banyak membantu saya dalam closing case. Stop telling people what they need, instead start asking them what they want. Sebab kemahuan orang sentiasa akan melebihi daripada keinginan dia. Keinginan tu akan sentiasa melebihi daripada keperluan dia. Let's say kalau kita bagi datang, saya bagi tahu, you kena ada ni, you kena ada ni, you kena ada ni.
kita datang ni sebagai penjual. Okay, kita nak jual sebab you kena ada ni, maksudnya benda ni you akan ambil tu daripada siapa? Daripada kita. Produk tu siapa punya? Produk tu kita ke klien punya? Produk ni kita yang punya, betul? Kita datang, kita nak bagi tahu dia kena ambil produk ni, produk ni. Jadi kita menjual benda kita kepada dia. Tapi kalau kita datang tanya dia, apa yang abang nak sebenarnya? Abang nak tahu macam mana? Abang nak tahu coverage pasal apa? So benda yang dia cakap dia nak, okay, maksudnya benda ni yang kita bantu dia membeli. Beza tak benda tu? Kita bagi tahu dia apa yang dia nak dengan kita bantu dia membeli. Mana lebih senang? Bantu membeli. Saya bagi contoh, saya nak beli kereta MPV okay. Esok saya nak pergi tengok dekat area KL lah, satu kereta. Saya nak bilang sebab apa? Sebab saya ada keperluan. Anak saya 3 orang, so sekarang saya nak cari kereta besar. So, let's say saya pergi ke satu kedai. Keperluan, keinginan saya sekarang ni saya nak kereta besar. Tiba-tiba salesman datang, dia cerita berkenaan dengan kereta A45. Yang mana kita tahu kereta ni memang power dia top, dia first power memang perform. Tapi dia tak tanya saya apa yang saya nak. Dia cerita yang dia nak. You kena ada ni, you kena ada ni. You ni memang baik punya kereta. Saya datang nak beli kereta besar. Agak-agak saya beli tak kereta tu? Tak. Sama juga dengan klien. Klien kita, kalau kita tanya dia apa yang dia nak, kita jawab dulu, bantu dia membeli dulu. Kita ada masa sepanjang hidup untuk promote apa yang kita nak jual kepada dia. Sebab dia jadi klien kita dah. Okay, so stop telling people what they need, instead start asking them what they want. So, bila kita dah tanya prospect dari segi problems apa yang dia ada so instead of our solution, macam saya kata lah, products ini kita punya products. Jadi macam mana bila kita dah tahu problem apa, kita akan buat profiling dari segi macam mana dia punya kewangan dia, dari segi komitmen dia. Kita akan buat financial health check, berapa protection gap yang dia perlu ada, tentang untuk cover hutang sekiranya berlaku apa-apa. So kita akan buat analisis, based on analisis tu baru kita akan buat solution. Okay, sekarang ni kita fokus kepada problems, okay, instead of solution. Saya ada satu soalan tanya kepada sahabat semua. Kita sebagai takaful advisor, kita jual problems ke kita jual solution? Okay, saya tak dengar campur-campur. Okay, siapa cakap kita jual solution? Angkat tangan. Okay, hampir ke semua lah. Siapa cakap kita jual problem? Ada 2 orang je tu. Okay, betul. Sebenarnya tak ada betul, tak ada salah lah. Tapi kalau ikut saya punya kefahaman, yang lebih tepat sebenarnya kita jual problems. Kita adalah pain merchant. Okay, contoh kalau kita jual solution saya bagi lesson lah. Kita ada satu neraca contoh satu neraca sebelah kiri ini adalah solution, sebelah kanan adalah cost dia membayar. Contoh so bila neraca neraca tahu neraca apa panggil Penimbang. UMNO bukan apa sebut UMNO ini bukan ceramah politik, boleh. So, okay. Ludah dah. So, anda kata neraca tiba-tiba dia berat kepada kos. Okay, klien rasa berat nak membayar, dia berat kepada kos. Mahal lah, nak bayar 150 ni. So apa yang kita buat? Kita akan tambah benefit, kita akan tambah solution untuk pastikan neraca tu balik kepada asal semula. Betul? So apa akan berlaku kalau neraca ni tak balik kepada asal? Dia berat pada kos dia rasa berat membayar juga. Kan? So macam mana kita nak buat? Ya, problem. So kalau kita tengok daripada sudut satu lagi, contoh kita buat problem dengan kos. Okay, bila problem ni berat, so maksudnya neraca problem ni berat, kos dia akan jadi tak rasa pun. Sebab klien dah rasa macam dia ada masalah yang besar sekarang. Jadi kos membayar ni bagi dia bukan satu masalah. Sebab kalau dia tak bayar, problem ni akan rasa dia rasa risau. Jadi instead of kita fokus pada benefit, first kita must kan?
Kadang-kadang prospek ni dia ada masalah yang lebih kurang sama. Dia tugas kita sebenarnya datang kepada prospek nak beritahu you ada masalah dan I ada solution. Okay? Dan kalau let's say dia tak ambil masalah tu tak masalah dia, dan solution tu tak solution kita. So nanti tulus pun. Cuma kita punya datang ni adalah untuk bagi tahu you ada masalah. Kadang-kadang masalah yang dia tahu ataupun masalah yang dia tak perasan dia ada. Itu tugas kita. Datang nak bagi tahu benda tu je. Okay? So bila kita bercerita berkenaan dengan masalah yang dia ada, so of course cara dia dengan penuh empathy lah, emotion lah, intonation, eye contact, body gesture, dan satu benda yang mungkin orang terlupa buat adalah pause. Bila kita ada satu soalan, contoh, saya tanya dia, bang, saya faham bang, hidup ni keras. Abang kata kau memang besar. Okay? Saya faham bang, memang hidup dekat KL ni keras. Gaji RM5,000 bang, miskin badai. Betul. Dia pun senyap betul. Okey bang, tapi bang, hidup ni lebih keras bila abang ada ke bila abang tak ada? Saya sedap. So kena pause. Mesti ada pause. Jangan kata lambatlah abang ni jawab, tolong jawablah. Jangan. Kadang-kadang prospek saya ni sama ada dia jawab ya kat mulut, dia angguk ataupun jawab dalam hati. Salah, saya bagi masa kat dia untuk dia analyse apa yang saya fikir dan cakap, dan supaya dia faham. Kalau kita terlalu cepat, kadang-kadang dia fikir macam kita ni, so kena ada pause. Okay? So itu benda yang bagi saya satu benda seni dari segi presentation, untuk pastikan klien tu ada keyakinan dengan kita. Dan people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tak kisah berapa banyak kita power pasal produk, selagi dia tak rasa yang kita ambil berat pasal dia. Setuju tak? Bisnes kita adalah bisnes, people business. So kita kena show empathy kepada prospek. Dan saya selalu kalau saya dengan klien, saya akan banyak mendengar istilah bercakap. Saya tanya soalan, saya senyap. Dia bercakap panjang-panjang. Orang ni kadang-kadang, setiap orang ni dia ada success story tau. Dan cuma dia tak ada pengalaman, dia tak ada masa, dan dia tak diberi peluang untuk bercerita berkenaan dengan success story dia. Bila saya datang, saya ada satu kes saya close 2021. Itu kes terbesar yang saya pernah close, 4,300 bulan. Alhamdulillah masih membayar sampai sekarang kan. So saya present kat dia 10 minit je. Saya pun terkejut sebab tak sign kan. So apa yang saya buat, dia ni background business. Saya tadi tu saya dengar daripada siapa saya tak ingat tapi maksudnya saya katalah orang ni dia ada success story tapi dia tak berpeluang untuk bercerita. Jadi saya datang kat dia, bang, saya sangat kagum dengan abang. Sebab abang muda lagi tapi abang ada bisnes yang macam ni. Apa rahsia sebalik kejayaan abang ni? Saya tanya tu je. Dia lepas dengar saya cakap gitu, dia cerita, dia yang bisnes dengan saya. Pom. Dia cakap sampai habis. Daripada situ saya kenal personality orang ni macam mana. Saya tahu bisnes dia, dia punya value bisnes dia berapa. Saya tahu dari segi aset dia macam mana. Dan saya tahu semua benda dia cerita lah based on satu soalan je. Okay, sebab saya kata lah, orang ni dia suka, dia ada success story tapi dia tak ada masa, tak diberi peluang. Orang tak ada orang tanya dia. Tiba-tiba ada orang tanya dia excited untuk bercerita. Okay, balik pada tu, macam mana saya close dia, saya bagi satu ayat. Saya kata, okay bang, abang ada bisnes banyak bang. Betul lah. So sekarang ni abang dia cerita satu pengalaman teruk dia dengan partner dia, lari kena tipu. So saya kata dia, bang, betul lah, kalau ikutkan bisnes mana-mana pun ada risiko, betul tak bang? Betul. Dan orang percaya tak, semua aset dalam dunia semua akan ada risiko, akan ada turunan, akan ada external factors yang akan kawal. Betul tak bang? Betul ni. Tapi bang, ada satu aset yang takkan dipengaruhi oleh external factors. Dia macam, ada ke? Cuba dia kata bang, aset apa tu? Dia fikir balik, emas ke? Emas bang,
still lagi akan ada komoditi, akan ada turun naik, betul tak? Betul, property minta juga Facebook, sumpah tak kafur lah. Dia buat macam mana hibah tak kafur boleh tak dipengaruhi? Saya tanya apa, anda kata kalau apa yang ambil 1 million asset dengan saya, tak kisah tukar kerajaan ke, tak kisah ekonomi teruk ke, kalau abang ni kita setiap hari sejuta lah. Betul lah. So satu-satunya aset tak dipengaruhi oleh external factors adalah hibah tak kafur, betul tak bang? Oh lah, betul lah. So itu je ayat saya. Kalau sejuta berapa tu saya buat. Okey lah, boleh lah ni. Saya buat tu dalam masa dibayar pendek lah, dibayar dalam 10 tahun. Tarik sampai 100 tahun. Okay, saya tunjuklah cash value yang akan dapat berapa dan sebagainya lah. Okay, so sebenarnya macam orang ni dia tak kisah pun apa yang kita tahu, melainkan dia tahu kita ni ambil berat pasal dia. Itu bagi saya sangat-sangat penting. Okay, next, bila kita dah buat satu dah touch dia emotion dan sebagainya, satu benda untuk menguatkan lagi dia punya keraguan. Biasa saya akan tunjuklah testimoni, contohnya kan claim yang kita pernah submit, kita pernah selesaikan. Contoh kan, ada orang ni kita jual benda yang tak nampak ni susah, so bila dia nampak benda tu, okey lah, boleh percaya. Okay, so results, of course, handling objection dan juga closing lah. Okay, so okay, dekat Kota Baru, Metro, ramai yang akan invite saya untuk share cara handling objection handling lah. Kalau setiap kali beri topik, mesti saya diberi topik objection handling. Okay, Guru Sembang langsung saya kan. Okay, sebab dia kata bila apa-apa berkaitan dengan handle objection, dalam banyak-banyak objection kata saya yang paling boleh handle objection. Sebenarnya ini saya ambil daripada Sanjay Tualani. Okay, Sanjay Tualani punya flow. Okay, dan kita olah mengikut kita punya cara. Kadang-kadang apa yang saya share pun bukan sahabat semua akan boleh apply directly. So kita boleh apply sendiri mengikut personality masing-masing. Dia tak akan sama. Okay, cuma proses dia ini, proses dia flow. First, bila dapat, okay, apa yang menentukan kita punya closing ratio sebenarnya adalah ini sebenarnya. Setiap orang boleh present, tapi bila kita present dan this business is a rejection business, betul tak? Okay, sebelum saya masuk sini, siapa dekat sini? Sebelum tu, siapa dekat sini daripada kecil lagi dia bercita-cita nak jadi agent insurance? Ada tak kat sini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Cikgu tanya dalam kelas, masa dia dah ada satu, kita dari apa? Dia bangun dia jadi agent insurance. Ada tak? Tak ada orang angkat tangan. Betul. Mungkin apa-apa seorang yang ikut. Tapi saya rasa berapa kali dah dia Haji Bain untuk ajak jadi agent kan? So, kita pun reject bisnes kita, betul? Apa tak lagi klien yang kita nak close? Jadi macam mana kita nak pastikan klien kita ni reject us less? Nak tahu tak macam mana cara klien nak kurangkan rejection kepada kita? Nak tahu tak? So, rejection bukan satu handling objection, dia adalah satu proses. Satu, of course kita kena acknowledge yang kita ada objection. Okay? Ramai agent saya perasan dia asyik nak benua je dengan prospek dia. Prospek kata gini, dia kata gini. Prospek kata gini, dia kata gini. Dia nak close prospek ni, tapi dia asyik benua je prospek. Macam mana dia nak close? Betul? First, kita kena agree dengan klien, dengan prospek. Agree. Betul bang, saya setuju bang. Itu je ayat agree kita. Saya setuju bang. Tak kisah objection dia tu nampak tak masuk akal pun, saya setuju bang. First ayat, acknowledge kita ada objection dulu. Sebab kalau kita tak acknowledge, dia rasa yang kita tak faham objection dia ni. Dia akan rasa kita di shock sendiri. Kan, macam mana dia expect untuk kita close dia kalau dia rasa kita shock sendiri. So kita acknowledge, okay bang, saya faham. Saya balik nak bincang kucing dulu. Okay bang, saya faham. Kenapa? Saya faham. Acknowledge the objection. Kedua, ask the right question. Ini penting. Ini step yang paling penting. Tanya soalan yang betul. Sebab kalau kita tanya soalan yang salah, kita akan dapat jawapan yang salah. Okay? So ask the right question ni dia sangat subjektif.
bergantung kepada kita punya soalan, okay? Dan apa yang selalu kita punya practice. Ketiga, kita akan bagi example atau kita bagi solution kepada soalan. Keempat, make sure dia relate dengan objection yang kita terima. Selagi dia tak relate, selagi itu objection tu akan ada dekat situ. Okay, contoh saya bagi satu lah, common objection saya nak balik bincang dengan bini dulu. Contoh, siapa selalu dapat objection ni? Semua orang selalu dapat objection ni, betul tak? Saya nak balik bincang dengan bini, saya nak balik bincang dengan kucing, nak balik bincang dengan datuk lah, macam-macam. Itu biasa, itu semua orang akan dapat. First, saya faham bang nak balik bincang dengan bini dekat rumah sebab nak insurans merupakan keputusan jangka masa yang panjang. Saya cakap macam tu, saya faham bang. Kemudian, tapi bang, kalau saya tanya abang satu soalan, anda kata kalau abang balik dekat isteri abang panggil apa dekat isteri abang? Sayang dekat dia. Okey, saya pun lakon lah, okey. Let's say kalau abang balik, abang cakap, yang abang nak buat hibah. Kalau berlaku apa-apa dekat abang, saya dengan anak-anak, tak perlu risau. Agak-agak abang lah, sayang ataupun bini abang tu, dia akan jawab, tak payahlah bang buat hibah untuk saya ni bang, tak penting. Oh, nak lindungi saya dengan anak-anak. Agak-agak dia macam tu tak bang? Dia prospek saya senyap ni biasa. Setakat ni bang, setakat saya dalam bisnes tak ada isteri yang akan jawab gitu bang. Okay? Itu soalan kan, jumpa akan kan. So, bagi solution. Jadi apa kata hari ni abang ambil dulu dengan saya dan saya bagi abang balik berbincang 14 hari saya bagi masa. Kita ada free lock period 14 hari. Saya bagi masa abang balik berbincang dengan isteri abang. So, anda kata apa-apa berlaku, kita dah cover. Kalau abang rasa tak setuju, kita refund balik. Ataupun abang boleh, kadang-kadang saya buat lawak sikit, abang balik berbincang, nanti abang bagi tahu dekat saya sama ada abang nak teruskan ataupun abang nak continue. Kalau orang faham lah, dah tahu je tu. Saya boleh lawak sikit lah. Abang balik bincang, nanti abang beritahu saya sama ada abang nak teruskan ataupun abang nak continue. Dia sama je sebenarnya kan. So, kebiasaannya ramai dia akan sign. Dan bila dia sign, ada tak agak-agak dia akan CFI balik? Setakat ni lah, tak ada lagi lah. Saya buat game tak ada lagi CFI balik. Okay, setakat melainkan kalau isteri kadang-kadang ada. Isteri ada satu kes yang dia sign, dia balik, suami tak nak bagi. So suami guna kuasa veto dia. Dia tak apa ni, dia tak bagi kan. Tak apalah, saya kata saya CFI, saya tak pening kepala lah. Saya CFI, itu je saya pernah dapat satu CFI. So, ini flow. Okay, ini sebenarnya kalau ikutlah objection apa yang kita akan dapat, kita boleh guna flow yang sama. Acknowledge, ask the right question, give example solution, make it relatable kepada objection kita. Apa yang kita terima. Okay, kadang-kadang bila kita bagi objection, terima objection, kita kena buat satu presentation yang simple untuk jawab dia punya objection. Itu pernah berlaku juga. Okay, so ini antara flow dia. Okay, next. Ada sampai ke berapa? 6. Okay, ini closing script closing script. Saya tak ada ayat lain, saya pakai ayat simple ni. Bang, abang ada apa soalan tak? Tak ada. Bang, okey ke bang? Kalau ada apa-apa masalah tak bang? Kalau saya proses permohonan abang, okay, sebab tak cover ni kita apply, bukan kita beli. Jadi kita apply. Jadi kalau kita mohon dulu, sebab tak cover ni kita mohon dengan kesihatan yang baik. Okay, bukan dengan duit, ada duit. So saya kata gitu, so dia kata, okey lah, boleh lah. Biasa macam tu. Tapi kalau ada objection, saya akan balik handle objection macam tadi juga. Proses dia akan tetap sama je. Okay, so tak ada benda yang lain pun. Jadi bila dia proses yang sama. Okay. Oh, ini saya punya masa saya part time lah. Mungkin sini ada je part time, kita ada semua full time Okay, ada ini masa saya part time. Saya selalu dapat soalan apa yang saya buat masa saya part time. So ini antara yang saya buat lah. Masa saya part time, sebab saya 2019 sampai 2021 2 kali start club kan saya part time. So biasanya masa awal-awal tu memang saya akan konsisten lah buat story. Dulu lah, sekarang dah tak dah. Dulu masa awal-awal tu base client ke agent baru, kena buat story, 5 story
saya akan listing viewers, saya akan start contact pada waktu lunch. Lepas habis kerja je saya akan set for appointment pukul 5 dan next pukul 9. 2 appointment je sehari saya boleh fight masa part time. Weekend saya akan fight untuk fight 2 appointment lah. So, ini antara rutin saya setiap hari. Drink coffee people, drink coffee, tell stories. Saya selalu bercerita berkenaan dengan kisah anak saya kalau medical card. Medical card very simple. Presentation saya guna very simple. Saya tanya kat dia, bang, kalau abang sakit, kalau diberi pilihan kepada abang, abang nak masuk hospital kerajaan ke hospital swasta? Dia akan jawab, swasta. Kenapa bang? Sebab swasta selesa, cepat, boleh pilih doktor. Okey bang, betul. Kalau nak benda yang selesa ni mahal ke murah? Dia kata mahal. Okey bang, kalau diberi pilihan kepada abang, bila abang discharge, bil 30,000, abang nak bayar pakai duit abang ke nak pakai duit orang lain? Dia kata duit orang lain. Duit orang lain, ini cara dia. Kalau abang tak ada ini, abang bayarlah pakai duit abang. Itu je business system saya punya medical card saya gitu je. Very simple. Tak perlu pusing-pusing, straightforward. Okay? So saya selalu juga post dululah masa dulu allocate masa untuk update, okay? Dan kadang-kadang tag kawan yang kita close untuk kita dapatkan mention dia pula, okay? Ini 2019 masa first saya join, okay? 2019 saya naik Honda City dan tu 19 apa ni? Mapi. So, okay, ni antara big one. Tak ada orang dalam bisnes ni setuju tak? Datang buat kerja semata-mata nak datang nak bantu orang. Kan ada ke kat sini? Memang dia ikhlas, dia tak nak duit commission. Ada orang jawab kat sini, siapa jadi tu? Memang dia betul-betul ikhlas lah buat. So, of course, satu motivation saya bila saya join bisnes ni adalah money lah, duit Sebab waktu tu saya dah kira lah time tu saya join pada umur 25 hujung tahun 2019. Kalau saya settlekan PhD pada waktu tu lah, saya settlekan PhD lesson pada umur 26, saya dapat jadi lecturer dekat UPM. So gaji lecturer starting dalam 7,000 dan dapatkan profesor mandi, profesor lah lebih kurang 15 tahun. Let's say income saya waktu tu umur saya dah hampir 40 lah. Income starting dari 15,000. Itu saya kira fikir-fikir. Okay? Tapi bila saya join this business, first commission pada bulan Julai tu dalam RM431. Yang mana time tu saya kerja masuk dengan degree, masuk pegawai degree tu, kenaikan dia RM225 setahun. So saya rasa bulan buat sini dah dapat RM400 lah. So saya buat okey ni. So bila ini pada tahun yang pertama lah 1,800, kemudian ini last commission ini yang last commission saja, yang current commission tak ada lah. So yang last commission sebagai part time waktu tu dalam 17,000 sebelum saya decide ke full time. So dah hampir 3 kali ganda gaji waktu tu. Okay, so kerja 15 tahun dekat sana baru kita boleh 15,000. Sini saya buat dalam 2 tahun lebih lah, 3 tahun dapat income sama macam profesor ni income. So itu yang drive untuk kita rasa macam 2022 saya start. So ini antara big why. Of course satu, money is my motivation. The second is of course family lah. Kalau orang dalam sini ada tak ada big why dia adalah keluarga, something wrong Saya rasa semua kat sini mesti keluarga adalah yang big why. So antara saya punya big why pertama, saya nak bagi keselesaan kepada mak ayah. Sebab tu first kali saya buat, saya beli kereta kepada mak yang saya 2019. Okay, nanti 2019 saya beli kereta untuk dia. First kali saya buat 2020, lepas saya dengan mak, saya buat beli kepada isteri saya lah 2020. Okay, so yang last kali bagi saya tak apalah, saya tell orang lain dulu. Sebab bila ada strong support system, baru kita boleh fokus bekerja. Betul ke betul? Betul. Selagi situ tak ni, dia akan jadi, kita ada fokus. So saya selesaikan yang ni dulu. Mak ayah, isteri saya last kali lah 2022. Okay, dari 2022 alhamdulillah juga berbekalkan komisen daripada insurans saja. Saya pakai pun daripada sana dapat beli rumah
ini rumah saya dekat Kota Baru lah. Okay? Ini rumah dekat Kota Baru yang tengah bekerja sekarang. Okay. The third big why, okay, dalam bisnes kita adalah ini sebagai dekat Kota Baru kita ada seorang dia kata living legend bagi tu dah 20 tahun dah tak pernah orang pick dia dekat Kota Baru. Okay, so dia memang dia je champion 20 tahun betul-betul dan dia dah 23 tak silap kan. So bila balik 2021 saya balik, dia invite saya bagi sharing kepada grup dia dengan iPad. Saya first balik pertama dia invite saya datang sharing. Lepas tu dia datang yang sharing cerita-cerita dia bagi. Orang lain tahu juga ayat dia tu buatkan saya rasa tercabar. Dia pandang bukan saya nak kata maksudnya kadang-kadang kan bila kita tak ada pencapaian orang tak pandang kita. Sebenarnya kita boleh buat. So pride as a Malay Muslim yang boleh buat. Ini yang saya dengar kata-kata apa yang jadi ni kan kalau aku tak buat ni yang betul lah orang itu buat. So benda tu sebenarnya bagi saya benda yang cukup penting bagi saya, pride sebagai seorang Melayu Islam untuk buktikan yang kita pun boleh buat. Okay? Kat sini saya percaya ramai anak muda Melayu Islam. So kita kena pastikan yang betul-betul buat. Alang-alang menyeru perkasan biarlah sampai ke sampai dengar. Okay? So alhamdulillah lah kita dah boleh 4 kali. Okay, saya ada satu boleh play di video. Jim wake up and say, I don't want to do it today. I'm just fight against it. You know, it's the big challenge is when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course not. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Okay. Siapa kenal tadi? Siapa video tadi? Dalam video. Messi Neymar dah Silva. Messi ke Ronaldo? Tapi Safi Sali. itu bukan tujuan dia lah. Apa yang saya nak fokus kepada apa yang dia cakap tadi Ronaldo ni bagi saya satu atlet yang sangat-sangat disiplin lah. Dia very disiplin. Okay, sebab macam dia kata tadi disiplin bukan bermaksud buat benda yang kita suka sahaja. Macam dia pergi gym tadi sebab dia suka ke tak? Dia kata tadi, bukan saya kata, Ronaldo kata dia pergi gym sebab dia suka ke ataupun tak So, maksudnya kat sini, disiplin bukan benda yang Jim wake up and say, okay. Disiplin tidak semestinya buat benda yang kita suka. Boleh jadi buat benda yang kita tidak suka. So, dalam bisnes ni tak ada millionaire yang datang join buat industri, buat insurans, buat akafo. Tapi ramai yang datang ke sini ada disiplin yang luar biasa keluar jadi sebagai seorang millionaire. Okay? Dan saya harap yang ramai itu daripada Khalifah Group lah. InsyaAllah. Poin dekat sini kita setiap hari saya rasa tak ada orang yang bangun pagi yang dia suka masuk office pukul 7.30 pagi. Hafiz Aizat. Ada orang ke yang memang dia suka aku memang hobi lah suka datang office pukul 7.30 pagi. Ada. Hafiz Aizat. Ini Roslan. Bukan bermaksud kalau kita tak suka buat benda tu kita kena tinggal. Okay? So itu maksud disiplin. Disiplin ni kita buat even benda yang tak suka pun kita kena buat. Okay? Itu satu benda yang saya tanya kepada yang contohnya Luar Country saya tanya dia satu advice yang saya minta dengan dia bila saya bagi sharing. Dia kata satu word je, disiplin.
Dia kata, you pernah tengok tak kereta air dekat office bawah pukul berapa dah ada? WA8888K link dia. So memang setiap hari saya sampai memang kereta dia dah ada dah kat situ. 23 tahun MDRT, tapi kereta yang pukul 8 pagi, pukul 7 pagi dah ada kat situ. So nak cakap kat sini, walaupun benda tu mungkin dia tak suka, tapi bila disiplin, kita jadikan habit, kita akan insya-Allah boleh berjaya. Sampai satu tahap, leader saya selalu cakap macam mana nak konsisten dalam bisnes ni. Salah satunya adalah kita jadikan habit. Contoh saya bagi contoh adalah gosok gigi. Setiap hari kita gosok gigi, betul ke betul? Kalau lah hari ni baru pagi kita tak gosok gigi, kita jumpa dengan prospek, apa perasaan kita kalau let's say waktu hari ni kita tak ingat gosok gigi? Kita akan rasa macam kan, rasa macam berat mulut nak buka kan, aku bawa bunga kasturi kan. So habit tu sebenarnya yang membuatkan kita rasa macam tu. Sama juga bila kita dalam bisnes ni, kalau let's say kita ada habit setiap hari mesti kena jumpa minimum 3 orang, setiap hari mesti ada satu case close. Kalau hari tu kita tak ada jumpa 3 orang, kita tak ada close case, kita akan rasa macam kita tak gosok gigi, rasa tak selesa. Itu yang sebenarnya kena create disiplin sampai jadikan itu satu habit untuk kita. Okay? So satu video lagi, last video. The first level of success in life, the very first level, is you seeing it. Like it's clear to you. You know exactly what you want. You know exactly when you want it. You know exactly what it tastes like. You know what it looks like. Before you really blow up, and you get success, you literally have it in the palm of your hand without having it. What does your dream look like? What does it smell like? What does it taste like? The problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't want you to die. It's your dream. If you want to have it, put your blood up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. I ain't put my dream on nobody else. I don't care what I think about my dog dream. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. The first level is Okay. Apa moral daripada video tadi adalah believe in yourself. Pertama sekali kena believe dulu apa yang kita nak capai dalam Q4 ni, barulah kita akan boleh capai apa yang kita nak capai. Okay, next. Okay, saya ada satu cerita lagi. Siapa kenal ni? Bob Beamon. Bob Beamon mungkin orang-orang yang kota-kota yang kenal Bob Beamon. Okay, Bob Beamon ni merupakan American long jumper dan world record holder dalam long jump pada Olimpik 1968. Yang mana? Yang dia buat rekod tu sejauh 55 cm. Biasanya rekod orang akan buat sejauh dalam 0.5 cm ataupun 1 cm sahaja. Kalau dia break satu rekod, jarak dia dalam 0.5 cm ataupun 1 cm. Tapi Bob Beamon dia buat sebanyak 55 cm rekod baru. Dan rekod ni ambil masa 23 tahun sebelum dipecahkan oleh atlet lain. Dia buat 1968. Jadi dalam satu interview dia ditanya apa yang membuatkan dia boleh capai hingga 55 cm jauh. Dia cerita Bob Beamon ni, dia sebelum dia lompat, dia akan ukur dulu dia punya jalan, dia akan ukur. Dia ukur sampai yang dia rasa dia boleh capai, dia ambil baseball cap, dia letak sebelah tu. Dia rasa dah ini jarak ni dia boleh capai. Sebelum dia lompat ni, dia datang, dia pergi tengok track. Sini. Dia ambil baseball, dia letak baseball. So itu dia percaya dia boleh capai jauh. Apa yang kemudian apa dia buat? Dia akan undur, dia akan start lari, dia akan fokus nak capai kepada baseball cap yang diletak tadi. Dia percaya dia boleh capai dan dia fokus nak capai benda tu. So bila dia nak buat lompatan tu,
nak jadikan cerita, waktu tu ada kan, biasa orang lompat jauh ni kan, ada orang yang datang nak clear apa ni, pasir tu, betul tak? So orang datang clear pasir, orang tertolak dia punya cap pergi 55 cm lebih cepat, dia letak belakang, tapi orang yang datang-datang tolak pasir, terkena cap pergi depan 55 cm lebih jauh. Dia tak perasan benda tu dan dia lompat sampai kepada jarak yang orang tolak 55 cm lebih jauh tu. Itu cerita dia. Apa yang berlaku kalau kita setkan kita punya parameters kejayaan kita, kita setkan sendiri dan kita buang cap untuk capai benda tu, insyaAllah kita pun boleh capai dekat benda tu. Betul ke betul? Okay. So untuk last slide saya, in conclusion, dalam bisnes ni nak berjaya, pertama set goals. Goals ni sama ada kita yearly goals, monthly goals, weekly goals, dan siapa yang ada keberanian yang kuat yang akan set daily goals. Okay? Dan of course activity jangan tinggal. The iron in our success is activity. Tu je, tak ada sifat lain. Activity dan of course macam Ronaldo cakap, disiplin. Okay, disiplin mesti ada. Dan nombor 4, yang ni penting, jangan never go home with negative note. Let's say kita pergi jumpa seorang, kita pun tak boleh close, kita pun balik. Lepas tu bini kita tanya, macam mana hari ni bang? Saya hari ni tak boleh close bang. Saya rasa macam saya ni dalam bisnes yang salah. Kita pun tidur tu. Lepas tu kita tidur bangun-bangun esok kita dah percaya memang kita bisnes yang salah, terus bilang ni. So jangan sekali-kali macam tu. So mesti end with positive note. Keempat, talk to client about what's the next, think bigger. Okay, and last sekali tadi yang our belief. Okay, self belief, we set the parameter of our achievement. Macam Bob Dylan tadi kan, orang tertolak dia punya cap, tapi dia boleh lagi capai lagi dia punya tu. And the last advice daripada saya adalah must take responsibility of our own success. Jangan hari ni balik rumah, speaker hari ni tak bagi motivation yang cukup lagi. It's not my responsibility nak bagi motivation kepada you all. It's your own motivation untuk motivate diri sendiri. Macam saya bangun pagi tadi kat hotel, saya tak perlu nak motivate siapa-siapa, saya motivate diri saya juga untuk buat kerja walaupun di sini. Untuk datang ke sini, kita bukan perlukan orang lain untuk motivate kita. Kita yang kena motivate diri sendiri. Okay? Dan last sekali, okay, kalau ikutkan semua datang ke sini mungkin untuk dapat ideas. Okay? Ideas dari segi apa yang boleh buat. Setengah daripada kita fikir knowledge is power. Betul ke knowledge is power? Siapa setuju knowledge is power? Okay, betul, knowledge is power, betul. Tapi kalau knowledge is put to work, dia akan lebih powerful sebenarnya. Bukan apa yang saya bagi tahu hari ini akan mengubah PPC anda semua, tapi apa yang anda ada keberanian untuk balik dan apply akan ubah PPC anda. Betul ke betul? So saya berharap Khalifah Group akan achieve target pada tahun ini. Okay, insyaAllah. So saya tutup dulu saya punya sharing dengan Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Untuk kami sekali kawan-kawan. Okay, sini ada. Kita buka satu soalan je. Satu soalan daripada kawan-kawan semua untuk tanya dekat kami. Satu sahaja. Sis ada kekangan masa dekat sini, kita buka satu best question yang kita nak tanya dekat kami pada hari ini. Ada tak? 590. Dia jadi pressure dia boleh cakap the best question. 9256. Ada tak soalan? Tapi dia jawab ni.
Ada lagi ya? Ada Tak ada yang dia punya apa tadi? daripada awal. Kami amin. Okay. Kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Amin. Saya cuma nak tanya satu soalan je lah. Apa yang perlu kita buat apabila kalau kita berada dalam keadaan yang stres, down dan low motivation lah. So ada lah. Masih Waalaikumsalam. So bila kita masuk dalam satu ICU, dia akan ada satu mesin mesin yang akan menyebabkan kadang naik, kadang turun. Apa nama mesin tu Tank. Mesin tu lah, sekarang. Mesin tu. Okey, betul lah tu. Nak sebut pun susah, betul lah tu. Jadi mesin ni, bila dia naik turun, bermaksud kita tu hidup ke mati? Kalau dah dia tank, itu maksudnya apa? Kita mati hidup. So, jadi balik pada soalan, bila mana ada naik turun, ups and down kan, dengan down, dengan stress, itu bermaksud kita masih hidup. So kita patut bersyukur, memang hidup dia akan ada naik dan turun. So soalan dia, macam mana? Kalau saya saya selalu akan of course lah, dia akan balik juga kepada kita punya big why. Memang saya tak boleh nak nafikan, memang itu big why. Saya akan selalu tengok balik apa yang saya nak capai untuk family saya dah capai ke belum, kan? So saya akan selalu reflect balik, adakah saya ni akan dengan down ni dia akan boleh bagi keselesaan kepada isteri dan anak-anak saya? Apa akan bagi itu? Adakah dengan down ni dia akan boleh bayar komitmen bulanan saya? So saya akan tanya diri saya balik, dan biasanya benda ni yang akan dia reset balik. Yang kedua, saya akan balik kepada introducer dan manager. Ini penting sebab kadang-kadang memang dalam bisnes ni dua benda yang kita jangan lari adalah daripada benda introducer dan kita punya manager, jangan lari. Tak kisahlah kita ada masalah ke, tak ada masalah ke, make sure balik kepada kita punya introducer dan manager. Sebab diorang pun pernah lalui masa yang sama, dan waktu ni lah waktu yang kita perlukan nasihat daripada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga saya akan macam mana nak rasa okey balik, saya akan jumpa dengan klien saya. Itu saya selalu buat. Kadang-kadang saya sehari ni tak ada appointment tak tahu nak jumpa siapa, stres, saya akan call je sama-sama klien, saya akan minum air. So biasanya daripada situ akan keluar satu prospek baru, dan benda tu akan jadi automatik. Kita punya semangat tu akan datang balik. So kita jumpa dia pun bukan untuk close, saya just minum dia. Saya sembang je, tapi bila sembang dia akan tanya balik, bisnes macam mana? Ataupun dia akan bagi prospek pada kita. Itu yang saya selalu buat. Kalau dia waktu down, pertama big why, balik kepada introducer, jumpa balik kepada klien kita, untuk kita rasa macam just lagi sembang-sembang, bukan untuk pergi presentation tak. Tapi dia akan buka soalan untuk kita present balik ataupun nak bagi prospek. Harap menjawab soalan. Alright, okay. Since tadi memang ada dua angkat serentak ni, tiga orang ni. So kita tidak tanya soalan apa-apa. Dia pun lupa. Soalan sama. Soalan saya lebih kurang dengan tapi tadi macam Tuan Amin kata, bila kita bangun pagi kita kena motivate diri kita sendiri kan, bukannya mengharapkan motivation daripada orang kan. So kalau Tuan Amin sendiri macam mana Tuan Amin bangun pagi tu, apa yang Tuan Amin buat untuk motivate diri sendiri? Okay. So apa yang saya buat motivate diri sendiri, saya setiap pagi memang akan
dah jadikan habit jadi habit lah kita bangun pagi kita akan pergi bekerja dan sebagainya, itu satu habit. Tapi biasanya saya akan selalu buat adalah call kepada mak saya lah. Saya selalu call setiap pagi, lebih kurang setiap pagi. Saya duduk dekat Pasir Mas, office kat Kota Baru, perjalanan dalam 40 minit. Okay. So setiap kali perjalanan tu saya akan call mak saya. Saya akan minta dia untuk doakan apa yang saya nak capai dalam bulan tu. Sampai satu tahap mak saya tahu MDRT tu apa dia tahu, premium planner dia tahu, even nama klien saya pun dia tahu. Dan saya akan selalu minta dengan dia, siapa yang masih ada mak guna, make sure lah jangan sia-siakan peluang tu. Okay? Kalau yang tak ada mak, mungkin dengan mak mentua pun boleh juga. So setiap pagi memang saya akan sampai satu tahap mak saya yang macam manager pula, dia akan tanya, dah ada hati ke? Dah start kelab ke? Dia pula tanya kita pula. Okay, so nak cakap, first kali memang itu rutin saya. Kedua, apa yang saya buat untuk motivate dia jadi macam habit macam tak masuk gigi lagi lah. Kalau let's say kalau tak buat, dia akan rasa dia rasa tak sedap. So dia dah jadi macam satu benda yang habit. Tapi yang jadi lain, saya rasa lebih kurang sama macam soalan yang tadi juga sebenarnya, motivation kan. Lebih kurang macam soalan tadi lah, beli why, dari segi dia punya ni, so apa yang saya nak capai kat sini. So benda ni yang sebenarnya, when the why is clear, the how is very easy. When the why is clear, the how is very easy. So why kena jelas dulu. Kalau let's say why tak jelas, jadi macam tadi lah, macam saya kata lah, masukkan kereta, tak tahu nak pergi mana, sampai-sampai tempat yang kita tak suka sampai. So siapa nama dia? Hakim kena tahu dulu apa yang Hakim nak capai. So dengan cara tu baru kita akan rasa macam setiap hari kita akan kena buat selagi kita tak capai benda tu. Okay, right. So mungkin last point daripada Puan Baik tadi. Okay, soalan dia simple je. Every time you jumpa your leader, KO kan, so what is the most word yang selalu keluar dalam mulut dia? Push yourself. Kata-kata daripada KO apa selalu dengan KO, maksudnya kalau saya sembang dengan dia, so apa yang selalu topik perbualan lebih kurang lah macam tu So dia banyak cerita more kepada pride lah. Pride. Let's say okay. Saya susu gaduh bukan Cikgu Rosli Mamat dekat Kota Baru. Saya susu gaduh daripada Reza Safri dekat Subang. Benda ni yang dia terap dulu lah So 2019 saya join, 2020 ke promote. So dia kata kat saya selalu masa kita tak ada apa-apa, orang tak pandang begitu lah. Sebab dekat Kota Baru semua segala RM lah, Rosli Mamat, kecuali inilah. So apa yang dia beritahu time tu, dia pride untuk make sure jadi champion dekat Takaful, dekat East Coast nombor 1. Kemudian untuk next level champion dekat national. Dan Alhamdulillah 2022 kita orang champion dekat East Coast, dan 2023 kita orang champion dekat national level dekat Takaful. So benda tu dia tak dari saya segi, mungkin dari segi saya punya pride. So bila saya duduk fikir balik, saya reflect balik as agent, itu yang saya masukkan di pride. Dekat East Coast saya dah jadi Takaful nombor 1 lah. Okay. So untuk 3 tahun, 2 tahun berturut still maintain lagi title. So mungkin dari segi dia tune benda tu bos. Dia tune benda tu, dia tak ajar. Yang technical saya rasa macam tak pernah pula dia ajar saya. Orang technical tak pernah. Tak pernah. Kita banyak sembang kepada vision dia dengan KU. Dan sekarang dah fokus kepada macam mana nak bina asset pula. Mana nak letak mana pula, fokus di situ pula. Sejarah nak sembang, tapi bila kita sembang tu maknanya kita rasa lah kita punya benda apa yang dia bagi tahu tu memang dia nak bantu kita. So saya pun
semangat daripada semua pada pride lah saya rasa apa yang kita sembang tadi mau. Okey, last saya tengok muka kesian ni. Okay, ni soalan penting, siapa nak tanya je? Soalan penting. Bisa lagi. Alright, Assalamualaikum. Soalan ni minta sharingkan lah. Okay, so bagaimana abang konsisten? Ya, saya setiap ejen dia pernah buat 1,500 kilo akan ada benda tu, tapi untuk konsisten dan bagaimana abang manage masa di Okay, soalan pertama adalah konsisten, kedua adalah manage masa ya. So untuk konsisten ni saya rasa macam lupa motivation apa semua dia sama je kan, dia punya jawapan dia tu. Tapi kalau ikutkan memang saya set minimum appointment sehari ada 3 appointment sehari. Jadi of course akan ada masa yang kita akan rasa kan tak nak pergi appointment atau tak tahu nak cari siapa. So tapi last sekali untuk konsisten memang kena balik kepada sama jawapan yang saya berikan tadi, kepada kita punya tujuan. Sebab why jelas, cara ni dia akan bergerak tidak sendiri. Dan mungkin cara nak pressure diri sendiri juga adalah dari segi kena ada body. Ini satu dia body. Yang mana body ni semua yang mungkin bukan intelligence kita pun tak ada masalah. Even dia pun tak tahu dia adalah body kita. Dia monitor dia dalam sistem, dalam race. Masa saya dulu, even 2020 saya monitor contohnya body ni. 2020 kan, agent lagi kan. So dalam ranking saya tengok nama dia. So walaupun kita tahu, mungkin kita bug dia untuk kita punya motivation. 2021 saya ada pula mark siapa pula contoh. So benda ni setiap hari bangun saya akan tengok race, tengok ranking. So bila tengok, so kita akan rasa so body dari segi kalau tempat dekat office pun mungkin ada orang circle tu penting lah. Circle bagi saya adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita kawan dengan agent yang emosi, kita pun akan mungkin masuk dalam kategori itu. So untuk bukan kita tak boleh kawan, kita boleh kawan, cuma kita kena tapis apa dia punya, kita kata dari segi falsafah dia, pemikiran dia kena tapis. Okay? So kita kena cari orang yang yang dia sedang start club, cuba berkawan dengan start club. So boleh monitor, boleh follow dia, bandingkan dia. Itu yang antara yang kita sebenarnya saya selalu buat. So untuk circle memang bagi saya yang sangat-sangat penting dalam bisnes. Sebab kita punya bisnes akan ada naik turun, dan kalau tak ada motivation dan konsisten, kita tak akan boleh sustain. Saya jumpa ramai anak agent yang dulu dia start up 2-3 tahun hilang. Memang ramai. So kena sentiasa ada body dan kena motivation sendiri. Nombor 2 dari segi masa. Masa ni sebenarnya setiap orang ada masa yang sama, 24 jam. Tak ada orang kat sini yang ada masa 25 jam. Kan tak bawa nak 26 jam masa dia supaya dia dapat banyak appointment. Tak, betul tak? Masa dia tak sama je. So macam mana kita manage? Okay, satu, saya selalu bila waktu kerja memang saya fokus let's lah, saya tak sampai mana contoh lah, saya dah daripada pukul daripada pukul 7.30 sampai pukul 8 saya boleh pergi ke office. So dalam masa tu saya call mak saya tadi, ataupun saya try motivate diri mungkin dengan motivation video kan, tak kisah kan, dalam perjalanan sampai office sharing dulu. So 8.30 dan pukul 9 macam tu, 9.30 lah biasanya sharing tu habis. Terus pergi dapatkan 5 appointment pukul 10.30. So 10.30 appointment, next appointment mungkin waktu lunch, dan petang tu mungkin saya akan start untuk BOP. So waktu kerja quality time saya memang pukul 8 sampai pukul 5 pukul 6.
Kalau malam saya dah tak berkualiti lah waktu saya kerja. So dalam waktu kualiti time ni memang betul-betul fokus kerja. Jangan ada distraction. Kalau ada distraction, dia sebenarnya akan membuatkan kita akan hilang fokus. Sebenarnya kalau kita betul-betul fokus bekerja waktu quality time, kita akan dapat result. Yang membuatkan dapat result ni sebenarnya apa? Dia dah kerja, kejap dia main Facebook, layar TikTok, kan? Kejap tak sedar dah habis setengah jam, dah habis sejam dekat situ. Ini yang sebenarnya yang membuatkan dia quality time dia dibazirkan. Jadi kalau saya memang saya waktu kerja tu, dia memang betul-betul fokus. So still lagi pukul 5 saya kena ambil anak saya. Sebab memang saya yang hantar ambil anak memang saya. Pukul 5 lah, saya dah tak ada appointment dah. Pukul 5 saya akan balik. Memang saya akan balik sebab wife saya kerja tempat lain. So bila balik rumah memang dengan anak 3 orang kamu semua. Biasanya malam ni just untuk saya punya coaching agent sahaja main Zoom. Waktu tu siang ni saya ada POP dan juga appointment lah. Itu biasa rutin saya bila saya dah free time. Harap jawab soalan. Okay, alright. So bagi tu plan dulu Cik Mohd Hisham bersama dengan Tuan Kamal Delegasi untuk menyampaikan sedikit banyak apresiasi Malam kita ada gambar semua yang ada beri datang. Beri yang bukan malam. Dia solar. Jadi dia. Tapi kalau itu dia ada hilang tapi dia Guys, bagi kita yang guys. Thank you.